Dr. 9 TV. Okay, senang. Saya nak accept sambil lecture ni senang. Okay, slide number. Hakim Asrullah. Okay, so kelas hari ni kita nak discuss sikit tentang chapter 6, chapter tambahan lah untuk kita tambahkan lagi kita punya pengalaman dan juga pengetahuan dalam digital art ni. Okay, the future of digital art. Okay. Okay, the future of digital art. The future is not something we enter, but the future is something we create. So kita nak tengok macam mana kita buat sesuatu digital art ni menggunakan teknologi digital yang kita belajar. Okay, tak kisahlah kita guna platform ataupun platform mobile ataupun komputer ataupun mungkin menggunakan graphic design punya software dan juga teknologi komputer. Okay. So saya ada teknikkan naik komputer dan seni ya. Okay, so untuk lecture hari ini kita boleh fokus pada teknologi based art. Okay, teknologi based art. Okay, yang kedua form of digital art. Kita belajar sedikit bagaimana form of digital art dan juga virtual reality ya, and the future of digital art. So macam mana kita boleh macam mana masa depan digital art dalam pelajaran kita dan kita memperlengkapkan pelajaran kita dengan kursus-kursus yang bercorak futuristik yang kita boleh apply dalam art. Juga apa itu future? What is the future of digital art? Kita juga mempelajari iconic indicator, the future of digital art dan juga to preserving the art of digital and how the digital art will survive. Okay. Dan mungkin kita ada question and answer sedikit and juga class activity. So mungkin kita ada just a discussion and sharing throughout our virtual meeting. Okay. Okay, ini ada rujukan-rujukan yang saya guna. Okay. Okay. Siapa lagi masuk ni? Syahira. Okay, Syahira. Okay. Laila left tak apa, nanti kita siapkan on baik lah. So nampak skrin penuh ada dua. Nampak ada dua? Nampak saya. Nampak dah. Okay. So kita pergi kepada teknologi based art. So kita tengok sekarang ni. Dengan ada teknologi banyak art kita boleh buat. Kita boleh drawing dekat tablet. Kita boleh draw di art menggunakan digital platform yang kita belajar lah, Adobe Illustrator dan banyak lagi software lain. Dan juga kita boleh pelbagaikan dengan fotografi. Okay. Kita dah ada foto, macam mana kita improvekan foto kita dengan berbagai filter dan juga menggunakan kaedah-kaedah yang kita boleh guna atau teknik yang kita gunakan yang terdapat dalam software. Contoh kat sini kita boleh buat happy birthday ya. Okay. So kita boleh lebih kreatif dengan menggunakan software ni. Okay. Okay. So towards 21st century technology based art technology based art. What is technology based art ni? Okay, technology based art is essential computer generated and or manipulated. So maksudnya kat sini kita ada teknologi yang kita boleh guna untuk generate digital punya artwork macam CGI atau dalam movie kan. And then macam mana you dapat menggunakan teknologi yang ada ni untuk improve kita punya art. Tak kisahlah sama ada drawing punya art ataupun physical punya art. Okay. Okay, ini contoh-contoh dia. Saya browse through sajalah. Okay, sekarang ni kita dulu lah, kalau zaman-zaman dulu artis menggunakan brush dan juga palette yang kita gunakan secara
fizikal seperti paint, ink dan pigment untuk kertas, fabric dan juga wall termasuk ceiling. Kan orang lukis secara zaman dulu lah. Okay, sekarang dengan ada teknologi, computer artists employ expanding power of imaging manipulation program and apply towards entire range of the media. So maksud dia kat sini, dia dah ada satu kategori lain dia panggil computer artist. Okay, maksudnya dia daripada gambar yang asal dia akan buat something yang lebih kreatif dan beyond dia punya creativity yang sebelum ni tidak dapat dilakukan menggunakan medium tradisional. Jadi dengan adanya tool seperti komputer, tool software dan hardware tertentu, so artis tu dapat berkarya dengan lebih kreatif. Tak ada limitation. Bukan kata tak ada limitation, limitationnya adalah power, elektrik dan juga device serta software. Itu limitation dia. Tapi kalau dah ada 3 benda ni, memang boleh buat something yang lebih kreatif. Dan juga benda tu boleh disimpan dan boleh direplicate dan boleh di-copy, boleh ditransfer dan juga boleh dihantar ke seluruh dunia as long ada internet connection. Okay? Okay, what is computer and digital art? Okay, digital art ni adalah make use of electronic and devices rather than artist owned by hand. Maksudnya artis tu kalau kata dia tak ada lah skill psikomotor ataupun skill fizikal yang dia nak boleh guna, dia boleh guna mouse dan juga tools yang ada dalam software. Macam saya dah tunjuk dalam kelas atau dalam video-video saya sebelum ni, memang saya ada buat macam mana nak gunakan tools. Kita ada paintbrush dia, kita ada charcoal, kita ada macam-macam lagi lah. Maksudnya dia punya peralatan artis yang dulu secara tradisional telah di-computerizekan dalam bentuk software. Okay. Okay, so sekarang ni bila dah ada digital art ni, komputer that available for us to use, I think last 10 years lah kita dah lebih cekap menggunakan digital platform. Okay, personal gadgets such laptop, tablet, Android phone, okay, have incorporated the art of capability for large scale computer, so we can use this as a tools to make the digital art. And ini profession lah. Okay, kita ada digital artist. Okay, macam kita tengok kat sini lah, teknologi based art. Mobile phone kita boleh guna. Okay, digital fotografi, dulu pakai filem yang tarik tu kan. Okay, so sekarang digital painting. Okay, computer generated image macam kita dah buat dalam movie ke. Okay, video dan juga filem. Okay. Okay, mobile phone art. Menggunakan mobile phone. Kan banyak, so, setiap orang memang ada mobile phone. Okay. So, you can akan boleh lebih kreatif dan juga boleh buat daripada benda yang kurang kreatif kepada yang lebih kreatif. Okay. Can consider as personal photography pun you boleh guna dengan smartphone dan you boleh edit. Ada banyak special effect yang kita ada dalam phone tu. Sekarang ni banyak kan yang nak jadi muka tua, nak jadi muka muda, nak jadi cantik. Dulu pakai makeup fizikal, sekarang ni tak payah. Kita ada software untuk kita touch up. Okay. Semua orang boleh jadi lawa, tak payah beli alat makeup. Betul tak? Betul? Betul. Tapi tak apa, itu untuk informasi saja. Jangan sampai jadi fake, tak boleh. Umpan pakai Okay, teruskan. So, satu lagi, sekarang ni projek-projek di sekolah pun menggunakan banyak media digital ni. So, nak buat assignment. So, sekarang ni saya ingat mungkin in the next future, assignment kita mungkin dalam bentuk video. Okay, dalam bentuk digital form. So, kita dah kurang menggunakan medium fizikal ni. Okay, mungkin ada sesetengah subjek, tapi setengah subjek yang kita boleh online kan ataupun kita boleh buat something yang bentuk digital design. So kita akan cuba buat lah. Okay. Tak apa, saya browse through. Macam kita tengok kenapa digital art ni boleh berkembang. Sebab kita sekarang ni smartphone dah makin besar dan juga kepada tablet. So kalau kategori ni, kategori 5 inci ni hingga 7 inci dia panggil tablet. Besar sikit. Macam Note Note sekarang ni dah ada yang flip kan? Betul tak? Yang flip.
phone boleh split. Betul. So, yang tu pun sama. Betul. Okey, bagus lah you all. Okey, Ali ambil gambar dia. kita ada phone kita sekarang boleh crop, boleh retouching. Senyap. Okay, boleh airbrush. So sekarang benda tu benda yang paling basic. You tak drawing lagi, you edit saja dan you hanya touch up. Okay, mungkin buat blur sikit ataupun tambah sikit. Itu just on editing on video, on photo. Okay, video pun boleh. So you kena belajar. Satu lagi smart mobile phone. Saya ingat saya skip sikit sebab banyak lagi benda lain. So ini salah satu powerful tools tools yang kita boleh gunakan. Saya ingat pelajar-pelajar memang telah guna banyak ni Pixel ni. It's a power tool for online for image editor. Okay, bila ada gambar you boleh edit. Ini adalah salah satu software yang kita boleh guna. Okay. Ini contoh dia. Collage. Okay, tak apa-apa. Nak minum kopi pun boleh. Okay, saya belanja tapi you buat sendiri Okay, stiker hasil dia. Picture collage, photo grid. Okay, photo grid. I think banyak orang pakai ni, photo grid. Photo grid kita boleh buat improvise satu gambar, beberapa gambar dalam satu layout. Doodle booth pun ada. Kita boleh guna ni untuk iPad. Okay, tak apa banyak sangat pun tak apa, kita boleh rujuk nanti. Jangan risau. Ini adalah contoh doodle booth kita. Okay, software yang kita gunakan. Dia improvise tambah nilai. Flipagram. Okay. Instagram, ramai ada guna Instagram. Siapa yang tak ada Instagram? Saya nampak ada semua artis Instagram. Saya tak ada. Saya tak ada Doktor. Okay, seterusnya adalah computer generated images. Okay, computer generated images. Okay, kita tengok kat sini contoh macam kita pakai dia detect every movement daripada real world ni kepada satu bentuk computer generated images. Kalau yang ni dia ada sensor-sensor sekeliling ni, kalau dia berkelip mata, avatar ni pun akan berkelip mata. Kalau dia cakap, bibir pun bergerak. So dia ada satu synchronization between the physical world and digital computer generated image. Betul ni kecil, betul. Okay, nampak dah ni? Nampak ni? Okay, Nampak tak? okay. Nampak dengan jelas sekali. Okay, saya tak ya. Saya okey. So saya gak hari ni saya gak sekali. Okay, Nurul baru masuk. Okay, tak apa. Kita boleh rekod nanti, boleh tengok macam mana. Aku baca bintik betul. Ya? Okay, tak apa, soalan nanti. Okay, CGI ni sebenarnya computer generated image. It can be defined as any image that created with the use of computer-based processor and program. Okay? And then because of the computer nowadays are widely used, and these images are remarkably maksud dia kat sini sekarang ni komputer dah makin power. Okay, software dah makin bijak. Okay, jadi maksudnya the processing power yang kita gunakan untuk generate this kind of images dah jadi almost real. Kalau you tengok dulu zaman-zaman orang buat game dulu, memang game tu memang tak smooth kan, pixel-pixel dia tu dia tak jelas. Sekarang ni kita dah hampir tidak dapat bezakan antara computer generated image dan juga real picture and real image. Jadi tengok macam dalam movie kan, dalam movie semua memang kita menggunakan CGI lah untuk kita adaptasi ataupun kita menjana satu image fantasy image yang kita tu agak sukar untuk kita hasilkan atau untuk kita hasilkan secara fizikal, kita hasilkan menerusi CGI. Okay, macam kita tengok movie lah yang mostly on science fiction ataupun mostly dia akan buat satu tempat yang memang tempat tu menarik kan, tapi sebenarnya tempat tu adalah computer generated image. Tak ada pun gambar scene yang macam tu. Saya pernah tengok The Making of Jumanji
sebenarnya dia ada green screen je belakang, tapi all the image yang kat belakang tu, maksudnya dia punya background dia semua computer generated image. Okay, so itu sajalah saya nak bagi tahu dulu untuk dia, dan kita boleh discuss. And then juga ada digital photography and editing juga. Kita boleh buat something big macam ni, ataupun kita boleh buat something poster ataupun billboard advertisement. Ini ada. Okay. Okey, seterusnya adalah fotografi ya. Okey, fotografi. Okey, fotografi pun kita boleh fotografi daripada image asal, jadi kita boleh do lot of editing. There are lot of software yang kita boleh guna seperti yang saya dah bagi tahu sebelum ni. Okey, kita nak improvise ataupun kita tambah kreativiti dalam gambar yang sedia ada. Sebab tu masa assignment pun saya minta dalam kelas saya memang you cari satu gambar yang you rasa sebagai rujukan untuk you nak buat. Okey, supaya lebih ada some idea lah you nak buat tu. Kalau tak nanti salah ataupun kita tak ada idea. Okay. The most important thing adalah the quality of editing dan quality of art yang you masukkan dalam karya yang you nak buat tu. Okay, menggunakan software yang ada. Ini film production. Ini contoh, tengok. Nampak tak? Nampak. Kita tengok contoh kat sini. Kita tengok Nampak. Screen. Macam mana dia create a visionary ataupun the fantasy world kat belakang. Okay, saya ingat you all pun tengok cerita Endgame kan. You tengok cerita apa, Spider-Man kan. Okay, the background image ataupun background environment di belakang tu adalah computer generated image. Okay, bukan image yang sebenar. Bukan macam dululah. Okay, sekarang ni kita boleh create the background tu. So ada juga software yang boleh create background. Okay, dan juga kita boleh guna sebagai satu setting untuk kita buat shooting dan sebagainya. Ini satu lagi penggunaan digital art tu. Kita nak design building, kita sekarang pakai 3D modeling. Okay, 3D modeling. Batik textile design pun sekarang ni kita boleh guna medium digital untuk design kita punya batik. Sebab you dah boleh lukis, you boleh edit, you boleh buat stroke. So benda tu you boleh hantar kepada designer di luar negara ataupun orientasi benua. You nak hantar benda untuk jadi viral pun boleh. Okay. Jadi orang tengok that art yang you buat tu. Kalau you buat atas konvensional biasa, nak post lagi kan, mungkin tak sampai. Mungkin satu tu you kena buat berkali-kali. Sekarang you buat satu, benda tu dah boleh dihantar. Furniture design. Okay, lukis sekali je. Cloth design. Okay, ni untuk kalau nak ambil fashion nantilah. Dan juga beberapa aplikasi lagi yang kita boleh buat. Sekarang ni boleh buat 3D printing. You boleh lukis kan, yang buat 3D face shield tu kan. Okay, kerangka dia tu memang kita guna untuk kita guna 3D printing untuk cetak. Okay. Okay, karakteristik of CGI Okay, yang penting adalah brightness dia, kontras dan color. Yang tu kita kena pandai guna. Sebab yang tu susah nak dibuat ataupun computer generated tu, sebab brightness, contrast and color is a asas properties untuk image. Okay. Okay, digital photography. Okay, kita boleh guna sebagai sumber kita untuk kita rujuk dalam menghasilkan digital photography tersebut. Okay, so digital photography kita ada satu subjek khusus lah untuk kita belajar, mungkin mostly yang ambil elektif multimedia, animasi dan juga screen ya, tak silap saya. Okay. Dr. 9 TV.